Art of the Deal atau seni takia. Yang mana satu yang sedang kita hadapi? Dari kemarahan palsu dan direka-reka mengenai flotila laut, hingga kerangka palsu untuk penyelesaian damai terhadap konflik, Timur Tengah sekali lagi minggu ini menjadi tumpuan utama tajuk berita dan maklumat salah yang besar. Semua ini sangat sesuai dengan watak rantau tersebut. Begitu juga dengan watak pakar Art of the Deal. Kita akan melihat bagaimana ia berkait dengan perayaan umat Islam seperti Aidilfitri dan ibadah haji ke Mekah. Namun ini tidak sepatutnya mengejutkan. Apa yang kita saksikan ialah satu penceritaan modern yang sangat canggih daripada kisah kuno 1001 Malam. Koleksi kisah kuno dari Timur Tengah itu, yang sering dikaitkan oleh Barat dengan film-film Hollywood dan Disney seperti Sinbad si Pelaut, Alibaba dan 40 Penyamun, dan jangan lupa, Aladdin. Sudah tentu, kisah asalnya jauh lebih mendalam berbanding film-film tersebut. Sama seperti heroin dalam kisah sebenar, Syahrazad, yang mencipta rangkaian cerita penuh debaran tanpa henti untuk menangguhkan hukuman matinya. Kita perlahan-lahan dipermainkan dari satu fajar ke fajar berikutnya oleh rejim Iran, serta oleh pelaku politik di Barat. Diberi naratif harian yang penuh debaran, yang gemar dijadikan hiasan halaman oleh media, sambil melampaui batas dengan imajinasi yang terpisah dari realiti. Dan secara kebetulan yang menarik atau mungkinkah tidak, kalender itu bertepatan sepenuhnya dengan cerita rakyat Arab. 1001 Malam dari bermulanya perang ini pada 7 Oktober 2023 jatuh tepat pada bunyi gendang 4 Julai 2026, Hari Kemerdekaan Amerika. Hanya satu komen sampingan yang menarik. Jadi, setiap hari membawa tajuk utama yang baru, satu lagi perubahan, dan satu lagi detik mendebarkan. Ia adalah satu helah politik yang sangat bijak, memastikan perhatian Anda kekal tertumpu tepat di mana mereka mahu dan jauh dari tempat yang sepatutnya. Sebelum kita beralih kepada berita yang lebih serius, mari kita mulakan dengan pertunjukan maritim terbesar minggu ini, yaitu Samud Flotilla Global. Kita masih belum melihat penghujungnya lagi. Anda sudah melihat klip-klip dan mendengar laporan mengenai armada yang ingin memecahkan kepungan, yaitu Selfie Yacht Club. Mereka, bersama media arus perdana, sangat ingin Anda percaya bahwa ini adalah pelayaran berani dan heroik demi misi kemanusiaan yang penuh risiko tinggi. Sebaliknya, apa yang kita dapat ialah satu contoh terbaik aktivisme menunjuk-nunjuk. Sebuah kafilah terapung yang dipenuhi oleh pempengaruh Barat, penipu profesional, dan jenis-jenis yang mengingatkan saya kepada teman lelaki Gini yang kasar, licik, dan radikal dari Forrest Gump, semuanya berhimpit-himpit dalam bot, terdesak mencari pencahayaan yang sempurna. Inilah kampanye TikTok yang paling hebat. Orang-orang ini tidak belayar untuk menghantar makanan atau ubat-ubatan. Mereka sendiri mengaku, tujuan utama mereka hanyalah untuk berdepan dengan Israel. Aktivis ini berpura-pura menjadi lanun modern yang menentang sistem sambil menikmati latte susu oat di dapur kapal. Dari Dewan Monte Cristo ke bar Chipotle. Mereka mahukan konfrontasi. Mereka merayu untuk konfrontasi. Karena dalam ekonomi kemarahan palsu, gambar Anda yang kelihatan sedikit terganggu bernilai 1.000.000 suka. Yang lucunya, generasi saya, kami ada apa yang dipanggil sebagai yacht rock pada akhir 70-an dan 80-an, genre soft rock yang sangat lancar dan dihasilkan secara berlebihan, di mana musiknya langsung tidak bertaring. Tapi estetikanya semuanya tentang memakai kasut bot, minum koktail, dan berpura-pura Anda sedang belayar jauh dari masalah kelas pertengahan atasan Anda. Tanya kepada Gen Z dan para pempengaruh milenial, kerana Anda secara rasmi telah mencipta satu genre baru, yacht protest. Saya tak dapat menahan diri daripada teringatkan Christopher Cross bila dengar dia menyanyi tentang belayar sambil tiada apa-apa yang penting berlaku. Atau lebih tepat lagi, lagu What a Fool Believes oleh Doobie Brothers. Berusaha keras untuk mencipta semula sesuatu yang belum lagi dicipta, dan tiada orang bijak yang mampu menolaknya dengan logik. Ya, memang suasana yang sama. Ini adalah aktivisme versi ringan untuk golongan elit klub eksklusif. Ia adalah persembahan yang terlalu digilap. Benar-benar tidak bernilai di mana penampilannya nampak licin, tetapi isinya kosong sepenuhnya. Daripada bahagian ritma yang mantap, Anda ada strategi media sosial yang mantap. Daripada harmoni vokal yang lancar, Anda ada laungan yang telah diselaraskan dan dilatih terlebih dahulu. Mereka semua berada di Laut Mediterranean, berayun perlahan di atas ombak, menyanyikan lagu-lagu protes kecil mereka dengan nada yang sempurna, kelihatan seperti iklan untuk jenama pakaian linen lestari. Inilah radikalisme ala easy listening yang paling hebat.
Mereka mahukan semua estetika seperti lanun revolusioner, tetapi dengan nilai produksi yang licin dan selesa seperti pelayaran mewah. Ia adalah kempen PR ala adult contemporary yang sangat licin, bertempo sederhana. Dan saya sendiri, setelah pernah bertemu dengan aktivis sayap kiri seperti ini sebelum ini, saya pasti tentang satu lagi ciri utama mereka, yaitu mereka berbau. Kami sentiasa tahu di pejabat media kerajaan, apabila seorang aktivis yang menyamar sebagai wartawan datang untuk mendapatkan pengiktirafan, kerana kami secara literal dapat menghidup mereka dari jauh. Dan mereka mendakwa mengambil berat tentang alam sekitar, tetapi mereka ni macam tak tahu apa itu mandi orang-orang ini. Saya rasa kesihan kepada polis yang menangkap mereka. Dan walaupun seronok untuk mengejek genre protes kapal layar ini, realiti di sebalik sarkas jelajah ini jauh lebih sinis. Lapisan permukaan yang tenang dan mudah didengar itu hilang apabila Anda melihat jejak wang dan kesan sebenar di daratan. Seluruh perkara ini adalah satu pengalih perhatian yang diselaraskan rapi dan dijadikan senjata yang menyamar sebagai bantuan kemanusiaan. Penganjur di sebalik bot-bot ini adalah kumpulan yang secara jelas dikenakan sekatan oleh kerajaan di pelbagai negara kerana membiayai keganasan. Jabatan Perbendaharaan AS minggu lalu telah mengenakan sekatan rasmi ke atas penganjur utama flotila, Setiausaha Perbendaharaan Scott Bessant, dengan menyifatkan operasi itu sebagai protes bagi organisasi hadapan pengganas. Siasatan Jabatan Perbendaharaan AS mendedahkan bahawa di sebalik penjenamaan kemanusiaan, kumpulan pengganas yang disekat termasuk rangkaian yang sehaluan dengan Hamas mempunyai pengaruh besar ke atas konvoi maritim ini. Jadi, rupa-rupanya album prokes kapal layar mereka itu bukan dibiayai oleh kutipan dana orang ramai. Ia sebenarnya disokong oleh senarai penaja korporat yang diambil terus daripada ringkasan keselamatan global. Dan komedi yang dibawa oleh armada ini tidak terhenti di lautan sahaja. Sebaik sahaja tentera laut Israel seperti yang dijangka memintas armada itu dan para peserta dibawa ke Israel, pertunjukan sebenar pun bermula. Ben Gvir. Mereka mengalami jenayah terhadap kemanusiaan yang sebelum ini tidak pernah dijangka. Lambaian berterusan bendera Israel sambil mendengar suara Ben Gvir yang menjengkelkan menyanyikan Am Yisrael Hai. Malangnya pada ketika ini, kami mendapati bahawa kepala mereka telah terlalu lama berada di dalam punggung sendiri sehingga kekurangan oksigen merosakkan fungsi otak dan mengganggu keupayaan kognitif mereka. Dan kita dapat lihat perkara itu melalui tingkah laku pelik mereka dan laungan slogan-slogan bodoh. Anda mungkin fikir selepas mereka mendakwa telah melalui pengalaman geopolitik yang mencabar, mereka akan mahu pulang ke rumah dengan senyap. Sebaliknya, sebaik sahaja para aktivis ini mendarat di wilayah Basque di Sepanyol, mereka terus membawa drama itu bersama mereka. Terminal lapangan terbang itu bertukar menjadi pergaduhan besar-besaran. Menurut laporan tempatan, para aktivis dan penyokong radikal mereka enggan mengosongkan laluan pejalan kaki di lapangan terbang, melanggar garisan keselamatan, dan secara aktif berarah di pintu ketibaan. Ia adalah gambaran sempurna tentang sifat sebenar pergerakan ini. Sama ada menghalang laluan perkapalan maritim atau menghalang pintu pelepasan di lapangan terbang, matlamatnya bukanlah bantuan sebenar. Matlamatnya adalah kekacauan. Satu perkara yang saya tidak boleh bergurau atau anggap lucu ialah dakwaan keji oleh golongan tidak bermoral ini tentang serangan seksual yang kononnya berlaku. Kita tahu betapa hina mereka, tetapi ini adalah tahap paling rendah yang sangat jahat. Anda lihat mereka ketawa dan berlaga, kemudian bercakap pula tentang kononnya menjadi mangsa serangan seksual. Lihatlah bekas tebusan Israel ini tepat di mata mereka dan beritahu mereka bahawa Anda telah menjadi mangsa serangan seksual. Setiap seorang daripada mereka ini telah berkongsi kisah bagaimana penculik Hamas mereka telah mendera mereka. Dan lebih kejam lagi, tentang bagaimana keluarga yang menahan mereka, termasuk wanita dan juga kanak-kanak, telah melakukan serangan seksual terhadap setiap seorang daripada mereka. Orang awam yang kamu panggil tidak bersalah itu. Dan ramai daripada pencari perhatian ini menafikan kekejaman sebenar dan sengaja mengalihkan tanggung jawab atas kekejaman seksual daripada Hamas yang jahat kepada mangsa yang terselamat daripada penderaan itu kepada Israel. Kamu fikir Ben Gvir melambai bendera itu sudah cukup garang? Orang ramai di Israel sudah muak dengan perangai kamu. Wanita di sini dan drama emosinya patut ada anugerah Oscar untuk lakonan paling berkesan. Memang sangat menyentuh hati melihat para peserta flotila diculik kerana kami semua sedang berusaha untuk menghantar bantuan ke Gaza. Saya benar-benar letih melihat bayi dan manusia berbicara tentang kematian hari ini. Ya, betul. Dia tersentuh oleh kelaparan yang dahsyat itu. Saya benar-benar ingin membantu menenangkan dia. Dan sementara perkataan genosid terus berlegar-legar di ruang gema sayap kiri,
Seperti narkotik yang mereka gunakan di atas bot, media sosial Gaza sendiri sibuk menyiarkan, segala-galanya kecuali genosid. Seperti yang Anda lihat di sini dalam video-video ini dan banyak kali sebelum ini, ribuan video yang dimuat naik terus dari Gaza menggambarkan satu gambaran yang langsung tiada kaitan dengan naratif Barat yang terus menyuap dunia dengan cerita kelaparan dan genosid. Lihatlah restoran-restoran yang sesak, lounge hookah yang penuh sesak, pantai-pantai yang kelihatan seperti French Riviera, kafe-kafe yang dipenuhi orang ramai, pakaian berjenama, salon kecantikan, acara kecergasan, karena tiada apa yang menggambarkan kebuluran besar-besaran seperti larian 10 km diikuti dengan parti pantai. Dan orang-orang dungu itu dengan serius mendakwa orang ramai rebah kerana kelaparan, sambil pada masa yang sama menganjurkan acara sukan besar-besaran dan membuka tempat hiburan baru. Kau tak boleh isytihar kejatuhan masyarakat sepenuhnya, sementara media sosial penuh dengan video muzik, pantai, membeli belah dan parti. Kelaparan mereka jerit, hanya untuk sedar ia sebenarnya tak pernah berlaku pun. Mari kita turun dari kapal, layar dan jauhkan diri dari orang-orang bodoh itu, kerana helah sebenar bukan berlaku di atas ombak. Ia berlaku di bilik diplomatik Washington dan Teheran. Untuk beberapa hari, saluran arus perdana optimis tentang satu kejayaan besar. Kita diberitahu bahawa Presiden Donald Trump dan rejim Iran berada di ambang perjanjian damai bersejarah yang akan menamatkan perang. Memorandum persefahaman yang baru dimeterai. Satu kerangka sementara selama 60 hari sedang dipromosikan. Dalam perjanjian ini, Iran secara sementara menyerahkan uranium yang sangat diperkaya miliknya. Amerika Syarikat menarik balik sekatan laut yang melumpuhkan. Dan Selat Hormuz yang penting itu secara ajaib dibersihkan daripada periuk api dan dibuka semula. Dibuka semula untuk menghentikan krisis tenaga global daripada membebankan pengguna Amerika di stesen minyak. Semakin hari berlalu, jelas ini bukanlah sihir jin dalam botol, tetapi satu kisah tergantung ala Scheherazade yang klasik. Ia adalah kerangka palsu yang direka untuk membeli masa bagi dua rejim yang sangat berpecah, secara asasnya tidak serasi dan terdesak untuk bertahan minggu ini. Terdapat jurang besar sepanjang 24 jam antara sandiwara diplomatik di Qatar dan situasi sebenar di lapangan. Sementara para perunding masih sibuk menulis siaran akhbar, Komando Pusat AS melancarkan serangan ketenteraan besar-besaran untuk mempertahankan diri di selatan Iran. Pentagon menyatakan bahawa mereka sedang memintas ancaman segera dengan khusus menyasarkan tapak pelancaran peluru berpandu Iran dan bot serangan pantas yang dikesan sedang cuba meletakkan periuk api baru di Selat Hormuz, iaitu perkara yang baru sahaja mereka rundingkan. Bagi Iran, gencatan senjata adalah peluang untuk memperbaiki keadaan mereka dan melakukan pelanggaran kerana syarat-syarat tersebut tidak pernah dikenakan kepada mereka. Kerana ia tidak berbeza dengan proksi mereka seperti Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon, yang seperti biasa selama bertahun-tahun, kini melanggar gencatan senjata dengan menyerang secara rawak ke atas askar kita dan menembak ke arah kawasan awam di Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mengarahkan serangan kuat terhadap Hizbullah. Dalam beberapa hari terakhir, Israel telah menggunakan lebih 85 peluru untuk memusnahkan lebih 70 tapak infrastruktur Hizbullah di seluruh Lebanon, memusnahkan depo senjata dan pusat arahan di Bandar Tyre. Saya membincangkan perkara ini dalam podcast lain bersama bekas podcaster JNS dan kini penasihat hal ehwal antarabangsa kepada Perdana Menteri Netanyahu, Caroline Glick, yang juga rakan kita sendiri. Lebanon pada masa ini bertindak seperti sebuah koloni Iran kerana rakyat Lebanon tidak mempunyai suara sama ada Hizbullah menyerang atau tidak kerana mereka terlalu berkuasa. Jadi, kalau kita mahu mencapai keamanan dengan Lebanon, kita boleh bincangkan perkara itu. Tetapi, sesuatu perlu berlaku terlebih dahulu, iaitu Hizbullah mesti dimusnahkan. Dan kita tidak boleh membiarkan ancaman yang bakal berlaku, ancaman yang sedang menunggu, dan ancaman yang semakin meningkat terhadap keselamatan negara kita daripada Hizbullah. Jadi itulah sebenarnya, itulah perkara utama bagi kami. Jadi apa yang kita lihat ialah mereka sedang cuba melakukan sesuatu yang mustahil. Ia adalah satu aturan untuk mengadakan lebih banyak mesyuarat, jeda 60 hari yang digambarkan sebagai penyelamatan global, sementara pertempuran masih berterusan. Sebenarnya, kita tidak benar-benar tahu apa yang telah ditandatangani pada sekeping kertas di Qatar itu. Kita tidak tahu butiran penuh kerangka kerja Amerika Syarikat Iran ini. Sekarang ini, setiap pihak sedang membocorkan maklumat secara agresif mengikut kepentingan mereka sendiri. Kalau ada satu perkara yang kita sudah pelajari setakat ini, tajuk utama pada hari pertama selalunya sangat berbeza dengan realiti pada hari ke-10. Sekilas pandang, ia memang kelihatan seperti satu konsesi besar daripada pihak Amerika. Ia kelihatan seperti satu pengunduran.
Tetapi sebelum Anda panik, kita perlu melihat keadaan ini secara realistik, tenang, dan penuh perhitungan. Mari kita lihat beberapa peraturan asas untuk menilai apa yang sebenarnya sedang berlaku di sini. Pertama, ingat peraturan 80-20 apabila berkaitan dengan Donald Trump. Sepanjang setahun setengah yang lalu, Donald Trump telah terbukti secara asasnya selaras dengan Israel selagi ia tidak secara langsung mensabotaj keutamaan Amerika. 80% daripada masa kita benar-benar seiring langkah. Dalam 20% itulah kita tidak sependapat. Israel hampir sentiasa mengekalkan kebebasan bertindak sendiri. Trump tidak mengurus secara terperinci. Dia menetapkan kerangka umum. Kedua, tanya diri Anda, adakah perjanjian ini bersifat strategik atau taktikal? Adakah Trump sebenarnya memberikan kemenangan geopolitik kekal kepada Iran? Atau adakah dia hanya melanjutkan jangka masa itu? Kerangka 60 hari ini kelihatan lebih seperti injak pelepas tekanan taktikal untuk ekonomi dunia. Dia sedang membeli masa, membiarkan pasaran bernafas, dan enggan membiarkan separuh dunia dijadikan tebusan, sementara dia bersedia untuk rundingan yang jauh lebih sukar di masa hadapan. Donald Trump ialah seorang lelaki yang seluruh jenamanya dibina atas imej sebagai seorang perunding alfa yang kejam. Dia mahu memimpin dunia, bukan dikenang sebagai pemimpin yang tunduk kepada sekumpulan ulama radikal di Tehran. Dia telah menetapkan pendirian tegas secara terbuka. Tiada Iran nuklear, tiada ancaman peluru berpandu balistik kepada jirannya, tiada pembiayaan saluran proksi Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Satu jeda sementara untuk menyelesaikan krisis tenaga tidak bermakna dia membuang strategi sendiri. Israel sedang menanggung kos yang besar di Lubnan. Kos untuk kerjasama kami dengan AS adalah kelewatan konfrontasi tegas dengan Hizbullah. Dan seperti mana situasi dengan Hamas? Apabila Washington berkeras untuk memberi tempuh percubaan diplomatik, kami turut melakukannya. Tetapi apabila Hamas enggan melucutkan senjata dan laluan diplomatik runtuh seperti yang dijangka, AS berundur dan memberi sokongan penuh kepada Israel untuk menyelesaikan tugas itu. Jadi matlamat sekarang adalah untuk memastikan Presiden Gaza diterapkan kepada Lubnan. Kita melalui rancangan 60 hari ini atau apa sahaja yang berlaku, biarkan pasaran global stabil dan pastikan jaminan bahawa sebaik sahaja Hizbullah melanggar syarat, Israel akan menggugurkan segala kekangan dan menyelesaikan misi tersebut. Kemudian ada satu perkara ketiga yang kritikal yang ramai terlepas pandang. Siapa sebenarnya yang meminta penghentian segera di belakang tabir? Laporan yang boleh dipercayai menunjukkan bahawa Arab Saudi dan negara-negara Teluk yang mendekati Donald Trump merayu kepadanya supaya segera bertindak dengan berhemah dan menahan diri daripada melakukan sebarang peningkatan ketenteraan besar-besaran terhadap Iran. Spekulasi saya tentang mengapa ini berlaku adalah dengan melihat pada kalendar. Dan tidak, saya tidak maksudkan Piala Dunia atau hari jadi Donald Trump atau ulang tahun ke-250 Amerika Syarikat. Kita kini berada betul-betul di tengah-tengah musim haji, yang diikuti segera dengan Aidil Adha, perayaan besar umat Islam. Hampir 2 juta jemaah muslim dari seluruh pelosok dunia sedang berkumpul di Mekah. Bagi Arab Saudi, inilah tempuh yang paling sensitif dari segi logistik dan paling suci dari segi agama sepanjang tahun. Dan jika perang besar-besaran tercetus sekarang dengan ancaman sebenar proksi Iran melancarkan drone serangan balas di seluruh rantau yang dipenuhi jutaan jemaah awam, ia akan menjadi bencana mutlak bagi Riyadh. Jadi, Trump sedang menjawab panggilan kecemasan secara langsung daripada sekutu Arab utama. Beliau memberikan mereka kestabilan yang sangat mereka perlukan untuk melalui bulan suci, melindungi penghantaran tenaga global, dan mengumpul muhibah diplomatik yang besar daripada negara-negara Teluk. Dan muhibah ini sudah pasti akan beliau gunakan sebaik sahaja musim cuti berakhir dan rundingan sebenar bermula. Dan itulah sebabnya kita dengar semua perbincangan tentang perjanjian Abraham minggu ini. Dan kini ke berita lain. Hamas telah melantik seorang komander baru untuk sayap ketenteraan mereka minggu ini di Gaza selepas Izz al-Din apa sahaja nama beliau, pemimpin sebelum ini, telah dibunuh minggu lepas. Pemimpin baru, Muhammad Udeh, yang dianggap salah seorang dalang di sebalik serangan 7 Oktober ke atas Israel, mula memegang jawatan pada hari Ahad. Dan beliau kemudiannya secara rasmi bersara pada hari Selasa apabila Israel menghantarnya untuk menikmati alam akhirat bersama 72 ekor kambing. Laporan dari Gaza juga mendakwa bahawa Israel telah membunuh seorang penolong pengadil bola sepak antarabangsa, Muhammad Sami Hatub. Baiklah, mungkin kita tidak suka beberapa keputusan beliau semasa bertugas di Padang, tetapi itu bukan alasan untuk membunuhnya. Ayuhlah, ia hanyalah satu permainan.
Tetapi kemudian jihad Islamik memuat naik ucapan takziah untuk Hatub dengan menyatakan dengan jelas bahwa beliau adalah seorang komander dalam organisasi pengganas itu. Berapa kerap kita dengar tentang Israel membunuh golongan profesional yang tidak bersalah, wartawan, doktor, ahli sukan, hanya untuk mengetahui kemudian bahwa mereka sebenarnya adalah pengganas profesional dan organisasi pengganas itu sendiri yang meratapi mereka. Media tidak menyebut perkara itu. Dan ini sangat serupa dengan cara mereka melaporkan berita di Israel. Berita seperti itu akan segera dilaporkan apabila seorang padri Kristen atau biarawati diserang oleh seorang Yahudi di Israel. Itu terus menjadi tajuk utama, dan memang sepatutnya begitu. Ia tersebar melalui media sosial dan menimbulkan banyak cemuhan serta kemarahan, biasanya digeneralisasikan dan dipersembahkan sebagai kecaman terhadap semua orang Yahudi dan semua rakyat Israel. Namun, berapa ramai antara Anda yang pernah mendengar tentang John William Kakish, seorang penduduk Kristen di kawasan Kristen di Bandar Lama Baitul Maqdis? Kakish telah dibebaskan dari penjara pada hari Kamis lalu selepas menjalani hukuman penjara selama 11 tahun yang dijatuhkan ke atasnya kerana melakukan serangan menikam berhampiran pintu Damsyik di Bandar Lama, di mana dia menyerang 2 pelajar Yahudi beragama yang cedera parah. Intinya di sini ialah terdapat golongan yang menyimpang dalam setiap masyarakat, sama ada Yahudi, Kristen, atau Muslim. Dan tindakan media yang hanya menumpukan kepada Yahudi dan Israel bukanlah untuk memaklumkan kepada Anda, tetapi untuk mencipta satu tanggapan dan memaksakan naratif politik yang mereka mahu Anda fikirkan sebagai realiti. Keadaan di sini tidak pernah semudah itu. Saya harap saya telah memberi Anda sedikit gambaran tentang realiti di sini. Saya Daniel Simon, sertai saya lagi minggu hadapan dalam Straight Up, di sini dari studio JNS TV di Baitul Maqdis, Israel.